Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan struktur kawalan ulangan ya. Okey, seperti yang kita dah ketahui, struktur kawalan ulangan adalah struktur kawalan yang melakukan sesuatu pernyataan secara berulang-ulang lah. Okey, jadi contohnya kalau kamu ada kod arahan yang kamu nak buat dan memerlukan perlakuan yang berulang-ulang, jadi kita akan gunakan struktur kawalan ulangan lah. Fungsi struktur kawalan ulangan ni selalunya adalah untuk meringkaskan kod arahan yang panjang lah. Jadi kalau kod arahan tu berulang-ulang, dia akan jadi panjang lah. Jadi kita akan gunakan struktur kawalan ulangan untuk meringkaskan kod arahan tersebut. Okey, jadi ada dua jenis struktur kawalan ulangan. Yang pertama ialah struktur kawalan ulangan for. Okey, dan yang kedua ialah struktur kawalan ulangan while. Okey, kita akan tengok dulu struktur kawalan for. For ataupun dalam bahasa Melayunya untuk lah. Okey, dan dia kalau dalam kod arahan dia akan guna sintaks if. Okey, if Okey, struktur kawalan ulangan for dia adalah sejenis struktur kawalan ulangan yang bilangan ulangannya kita tahulah. Contohnya kita tetapkan 3, 2, 1 dan sebagainya lah. Jadi bilangan ulangan tu dikawal oleh satu nombor yang kita sebut sebagai pembilang. Okey, jadi pembilang ni dia akan berubahlah setiap kali ulangan berlaku, dia akan berubah. Okey, itu untuk struktur kawalan ulangan for lah, dia ada pembilang yang sudah ditetapkan. Okey, ini contoh algoritma untuk struktur kawalan ulangan for. Okey, biasanya kita akan isytihar pembilang lah. Okey, kemudian syarat akan diuji. Okey, jika benar, jika syarat yang diuji itu benar, penyataan akan berulang. Ini ulangan akan berlaku lah kat situ. Dan kita akan kemaskini pembilang lah, sebab pembilang ni dia akan berubah setiap kali ulangan. Okey, jadi jika syarat yang diuji itu tidak benar, atau cara akan keluar lah. Jadi dia akan berulang bila syarat yang diuji itu benar. Okey, dan yang bawah ni ulangi langkah 2 sehingga syarat tidak menjadi tidak benar. Okey, selagi syarat tu benar, dia akan berulang lah. Kalau tidak benar, dia akan keluar dari atau cara. Okey, jadi itu kerangka umum untuk struktur kawalan ulangan for. Okey, seterusnya kita tengok contoh pseudocode dan juga cetak alir bagi struktur kawalan ulangan for. Okey, kat sini kita boleh tengok. Okey, untuk pseudocode, biasalah kita akan mula dengan perkataan mula. Kemudian setkan pembilang kepada kosong. Okey, nilai pembilang ni dia sebenarnya tak tetap lah. Kadang-kadang ada yang mula dari 1, 2 dan 3. Itu terpulanglah pada kamu. Okey, tapi selalunya kita akan guna kosong lah. Right? Okey, kemudian yang ketiga ni dia adalah untuk syarat. Okey, kita akan mulakan dengan perkataan for lah di sini. Ini membezakan antara struktur kawalan for dan struktur kawalan while. Okey, untuk for kita akan gunakan perkataan for. Okey, for pembilang. Okey, kat sini kita dah tetapkan pembilangnya ialah 10 lah. Jadi kalau nombor yang dimasukkan ialah kurang daripada 10, okey, maknanya syarat tu benar, jadi dia akan laksanakan penyataan. Okey, dan secara tak langsung pembilang kita akan tambahkan kepada 1 bila penyataan dilaksanakan lah. Okey, dan jika syarat pembilang ni tidak benar, contohnya nombor yang dimasukkan lebih daripada 10, maka waktu cara akan tamat. Okey, jadi kita tengok dia punya cetak alir kat sini lebih ringkas dan lebih mudah difahami. Okey, kita akan mulalah simbol terminal mula dekat sini. Okey,
Kemudian setkan pembilang kepada kosong. Ini penyataan. Okey. Kemudian syarat. Okey, syarat pembilang kurang daripada 10. Okey, kalau pembilang kurang dari 10, okey, penyataan akan dilaksanakan dan dia akan berulang. Tambah 1 kepada pembilang ni, maknanya kat sini ada gelong lah, gelong ulangan, dan gelong ni dia akan berulang-ulang sehingga syarat tu tidak benar lah. Dan ini kita panggil sebagai lelaran. Okey, lelaran ni ialah syarat lah. Okey, dan bila syarat tu benar, gelong akan ditambah kepada 1 dan dia akan berulang lah. Okey, sehingga syarat menjadi tidak benar. Okey, jika syarat tidak benar, dia akan straightforward tamat. Jadi itu untuk contoh struktur kod dan catat alir untuk struktur kawalan ulangan 4. Okey, seterusnya untuk struktur kawalan ulangan wow. Okey, kita tengok dulu apa bezanya struktur kawalan ulangan wow dengan struktur kawalan ulangan 4. Okey, wow ni dalam bahasa Melayu dia adalah selagi lah. Okey. Okey, untuk struktur kawalan ulangan wal, bezanya ialah bilangan ulangan tidak diketahui. Okey, jadi maksudnya kat sini selagi syarat dipenuhi, okey, ulangan akan dilaksanakan. Dia akan berulang sehinggalah syarat menjadi tidak benar. Okey, jadi kalau kamu tengok algoritma kat sini, untuk wal biasanya kita akan suruh pengguna masukkan input. Okey, jadi kalau input ni betul, ya. Okey, jadi syarat akan berulang. Jadi kalau input yang seterusnya masih lagi betul, syarat masih akan berulang sehinggalah input yang dimasukkan tu tidak betul lah. Jadi bila tak betul, atau cara akan berhenti setakat itu. Itu adalah struktur kawalan ulangan while lah. Dia berbeza dengan for. For kita telah tetapkan bilangan ulangan. Contohnya 3 kali saja dia berulang, jadi dia akan stop. Tapi kalau untuk while, bilangan ulangan kita tak tahu. Dia akan terus berjalan sehinggalah syarat menjadi tidak benar. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Ini adalah contoh struktur kod dan juga catat alir untuk struktur kawalan ulangan while. Okey, kat sini ialah contoh atau cara untuk mencetak nama, okey, yang ditaip oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Okey, maksudnya kat sini pengguna akan memasukkan nama, okey, nama-nama lah. Okey, selagi dia masukkan nama yang betul, okey, dia akan berulang lah. Okey, kalau nama yang dimasukkan tu ruang kosong, maksudnya dia tak masukkan sebarang nama, atau cara akan berhenti. Okey, jadi kita tengok dulu dia punya pseudocode. Okey, pseudocode. Okey, mulalah. Mula. Kemudian kita akan masukkan input. Pengguna masukkan nama lah, input nama. Kemudian setkan P. Okey, P ni ialah pemboleh ubah. Okey, untuk nama yang dimasukkan lah, input nama yang dimasukkan. Okey, while P. Jadi kat sini ialah syarat lah. Syarat untuk struktur kawalan ulangan while, dia akan gunakan perkataan while di situ. Okey, while P ialah pemboleh ubah nama lah, bukan ruang kosong. Paparkan P. Okey, paparkan nama lah. Okey, selagi dia tak dia masukkan nama, selagi itulah. Okey, dia akan paparkan nama tersebut. Jika dia tak masukkan apa-apa, atau cara ni akan berhenti. Okey, jadi kita tengok pula pada dia punya catat alir. Okey, untuk catat alir, biasalah ada terminal mula dan terminal tamat di situ. Kemudian input pengguna masukkan nama. Okey, kemudian setkan nama P sebagai nama yang dimasukkan. Okey, ini syarat P bukan ruang kosong. Okey, selagi P bukan ruang kosong, okey, kalau dia ada nama, dia akan paparkan nama tersebutlah P. Okey, jika inputnya adalah ruang kosong, maknanya pengguna tidak masukkan apa-apa,
atau cara tu akan tamat. Okey, jadi itu adalah contoh apa ni, sudut dan juga carta alir untuk struktur kawalan ulangan web. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.